Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kami menjalankan kajian tentang cyberbully di tempat kerja dan menyentuh tentang antesiden serta akibatnya. Kami daripada kumpulan 3 terdiri daripada saya sendiri, Atikatul Maula binti Sanawi, dan kawan pembentang saya pada hari ini ialah Nurul Farahain binti Abdul Aziz. Dan yang ketiga ialah Nur Ifa Izzati binti Hasnan. Yang keempat, Muhammad Faisal Najmi bin Hud. Di dalam pembentangan ini, kami akan menyentuh beberapa aspek dan akan mengupas beberapa isi-isi penting tentang cyberbully. Pertama sekali, kami akan menceritakan tentang definisi cyberbully. Yang kedua, kami akan memberikan bentuk-bentuk cyberbully di tempat kerja. Yang ketiga ialah faktor-faktor yang mendorong individu melakukan cyberbully. Yang keempat, kesan-kesan buli kepada emosi mangsa. Dan yang kelima ialah pengaruh emosi negatif terhadap tingkah laku. Kita teruskan dengan apa maksud definisi cyberbully. Definisi cyberbully bermaksud penggunaan komunikasi berasaskan teknologi termasuk telefon selular, mesej segera dan jaringan sosial yang bertujuan untuk menimbulkan gangguan atau ugutan terhadap individu melalui mesej atau ekspresi secara atas talian. Jadi cyberbully ini bermaksud boleh sebagai contoh mangsa satu atau lebih daripada satu orang dan pelaku juga satu orang atau lebih, dan medium yang digunakan adalah telefon bimbit ataupun mungkin gadget mereka seperti laptop, dan mereka mula membuli melalui medium tersebut. Jadi bentuk-bentuk buli cyber yang berlaku di tempat kerja. Bentuk yang pertama ialah menyiarkan gambar yang menjatuhkan maruah rakan sekerja di media sosial. Sebagai contoh, ada seorang pekerja wanita di dalam syarikat tersebut dan mungkin pelaku mendapat gambar yang tidak sepatutnya ataupun gambar eksplisit wanita tadi, dan mereka pelaku tadi telah mengepos menyiarkan gambar tersebut di media sosial yang ada pada masa kini, sebagai contoh Instagram dan Facebook. Bentuk buli cyber yang kedua pula ialah menyebarkan berita palsu yang negatif berkenaan rakan sekerja. Jadi menyebarkan berita palsu di sini bermaksud berita yang mungkin diada-adakan dan tidak benar berkenaan rakan sekerjanya dan menyebabkan rakan sekerjanya itu terkena impaknya dan menyebabkan dia trauma dan emosinya terganggu. Bentuk buli cyber yang ketiga pula ialah melontarkan kata-kata kesat di media sosial terhadap rakan sekerjanya. Kata-kata tersebut berbaur perkauman, agama dan bangsa. Sebagai contoh yang dapat kita lihat pada masa kini, banyak orang menggunakan medium Facebook dengan dan memberikan kata-kata yang kesat, terutamanya di bahagian kolom komen. Dan sebagai contoh ialah bagaimana mereka melemparkan kata-kata kesat tadi apabila orang tadi mengepos, memaparkan, menyiarkan satu isu ataupun gambarnya sendiri dengan apa yang telah dilakukan, dan orang yang membuli tadi dia akan menggunakan akaun palsu dan melemparkan kata-kata yang tidak sepatutnya di dalam post yang tadi. Saya teruskan pembentangan kepada rakan pembentang saya. Okey, terima kasih Saudari Atika. Okey, jadi saya akan membentangkan faktor yang mendorong individu untuk melakukan buli cyber. Okey, faktor yang pertama adalah
iri hati yang melampau terhadap rakan sekerja sehingga menyimpan dendam dan berusaha untuk menjatuhkannya. Perkara ini tidak mustahil pada zaman sekarang ini sebab ada sesetengah manusia yang tidak suka melihat rakan sekerja ataupun orang yang berdekatan dengan dia berjaya ataupun senang berbanding dirinya sendiri. Jadi perkara itu tidak mustahil terjadi bully cyber terhadap orang sekeliling dia. Okey? Dan yang kedua adalah mempunyai tahap hubungan yang lemah dengan ibu bapa. Mungkin si pembuli kurang perhatian dari ibu bapa sehingga sanggup melakukan apa sahaja untuk mendapatkan perhatian. Okey, dekat sini ada beberapa faktor di bawah hubungan tentang ibu bapa. Yang pertama, kemungkinan individu yang melakukan bully cyber ini merujuk kepada iri hati. Kenapa merujuk kepada iri hati? Mungkin orang yang berdekatan dengannya mempunyai hubungan yang rapat dengan ibu bapa dan mungkin menyebabkan individu itu cemburu dengan orang yang berdekatan dengannya. Orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan ibu bapa. Sebab dirinya tiada hubungan yang rapat, kurang perhatian. Jadi dari situ individu tersebut rasa cemburu dan rasa marah terhadap orang tersebut. Dan yang kedua, mungkin disebabkan kekurangan perhatian ibu bapa. Jadi individu sebegini bebas nak buat apa sahaja tanpa dilarang oleh ibu bapa. Okey, sebab apa saya cakap macam tu? Sebab ibu bapa zaman sekarang ni sangat memfokuskan kepada kerjaya sebab kehidupan dan ekonomi sekarang sangat sempit. Ada banyak cabarannya. Jadi yang menyebabkan untuk ibu bapa bekerja, dua-dua ibu bapa bekerja sangat tinggi dan menyebabkan kurang perhatian terhadap anak tersebut. Okey. Dan yang ketiga adalah mempunyai masalah mental yang menganggap bahawa bully cyber ini adalah satu tindakan yang menyeronokkan. Malah ia memberi kepuasan kepada si pembuli. Okey, saya boleh menganggap bahawa si pembuli ini sama seperti seorang psiko. Apa itu psiko? Psiko adalah seorang dengan buah fikiran yang luar biasa dari fikiran normal. Psiko tidak sama seperti gila kerana perilakunya tu sedar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan. Kebanyakan orang yang hebat biasanya termasuk dalam kategori psiko. Peratusan antara 15 hingga 20% psiko terdiri daripada golongan yang melakukan penjenayah yang kriminal lah kiranya. Selebihnya adalah memiliki peribadi yang penampilan yang sempurna, pandai bertutur kata, mempesona, mempunyai daya tarikan yang luar biasa dan menyenangkan. Jadinya, tak mustahil orang yang biasa itu adalah psiko kerana suka melihat orang lain terseksa. Itu itu dari segi pemahaman saya. Sebab orang psiko ni tak suka melihat individu yang berdekatan dengan dia senang ataupun gembira. Okey. Kita teruskan kepada next slide. Okey. Di sini saya bentangkan pula kesan bully cyber terhadap emosi mangsa. Okey, yang pertama adalah mangsa berasa tertekan sepanjang masa, terutama ketika berada di tempat kerja. Semestinya lah memang tertekan lah apabila berada di tempat kerja adanya bully cyber ni. Dan dimula dipandang serong oleh kawan-kawan sekerja. Padahal benda tu sangat-sangat tidak bermoral bagi orang. Bagi orang lah, sangat-sangat tidak bermoral. Sebab sanggup membuli cyber di tempat kerja. Tempat cari rezeki seseorang individu tersebut. Okay. Yang kedua, kemurungan sehingga boleh membawa risiko untuk mencederakan diri atau membunuh diri. Kenapa boleh membunuh diri? Sebab pemangsa bully cyber ni tiada berkesempatan untuk menerangkan ataupun untuk menegakkan keadilannya jika bully cyber ni terus menghentam seseorang ini. Sebab bila dah terjadinya bully cyber, bila bully cyber terhadap orang-orang yang mula percaya,
agak sukar untuk individu ni untuk menerangkan perkara sebenar ataupun nak menyelesaikan masalah ni apabila bully cyber ni terjadi. Dan itu yang boleh membawakan kemurungan dan boleh mencederakan diri sendiri. Boleh depresi orang kata, boleh menyebabkan depresi dan tekanan yang melampau. Okey. Dan yang ketiga, boleh menjejaskan kesihatan mental si mangsa yang berkemungkinan akan menghadapi depresi, bipolar dan lain-lain. Okey, macam saya kata tadi, menghidapi depresi dan bipolar. Bila menghadapi bipolar, dia kena memerlukan rawatan psikiatri. Okey, psikiatri, dan dia tak boleh nak bersendirian dan kena berkongsi dengan seseorang. Sebab ini dah tahap yang tak boleh nak tenangkan diri sendiri dengan cara kita sendiri. Dan ini amat-amat berbahayalah untuk emosi mangsa sebenarnya. Okey, kita teruskan kepada next slide. Okey, ini adalah pengaruh emosi negatif terhadap tingkah laku pekerja. Selain mempengaruhi emosi, dia dapat mempengaruhi tingkah laku sewaktu bekerja. Yang pertama adalah tidak memotivasi dan bersemangat untuk melakukan sebarang pekerjaan. Kerana bila saya menganggap diri saya sendirilah. Bila saya sendiri menghadapi cyberbullying ni, orang membuli saya, orang memfitnah saya, orang mengatakan macam-macam kat saya, kita tak ada motivasi ataupun semangat pun untuk datang untuk bekerja. Sebab kita dikelilingi oleh orang-orang yang negatif. Dan kita tak boleh nak mengeluarkan suasana yang positif, yang tenang. Selagi kita duduk, selagi tu orang akan pandang serong, orang akan mengata, orang akan pelik. Jadinya dari situ kita tak ada semangat untuk bekerja. Bila tidak bermotivasi dan bersemangat, kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu reputasi di tempat kerja mula merundum, jatuh akibat dari berita palsu yang disebarkan. Kita bila tak bersemangat, dan sudah semestinya kita punya kita punya kerja pun tak jalan dan tak sampai pun kita boleh siapkan satu pekerjaan tersebut. Itu yang menyebabkan reputasi seseorang tu boleh hancur, boleh orang kata boleh merundum dan menyebabkan tindakan undang-undang, tindakan tegas oleh majikan kerana tidak bersemangat untuk membuat kerja. Dan akhir sekali adalah kerap tidak hadir ke pejabat untuk mengelakkan bersemuka dengan rakan sekerja. Sebab individu yang kena bully cyber ni, pekerja yang kena bully cyber ni akan merasa malu dengan rakan sekerja walaupun sesuatu benda yang disebarkan oleh pembuli cyber tu tak betul pun. Jadinya kita dah rasa down dan malu untuk bersemuka dengan rakan sekerja dan orang sekeliling. Okey? Jadinya bully cyber tu amat-amat berbahaya sebenarnya kepada individu yang tak boleh nak mengawal emosi dan tak ada rasa bersemangat. Tapi untuk dari saya sendiri, saya nasihatkan kepada pemangsa kena bertegas ataupun mencuba mencari jalan penyelesaian macam mana untuk elakkan ataupun untuk leraikan bully cyber terhadap diri tersebut. So kesimpulan saya, berhati-hatilah jika menjadi pemangsa bully cyber ni ataupun berhati-hati jika menyebarkan sesuatu perkara tersebut. Kalau tak pasti, jangan kongsi dan jangan kongsikan sesuatu yang perkara tak benar. Bila jadi macam tu, kita sendiri akan jadi sebagai pembuli cyber tanpa kita sedar pun. So tak bolehlah macam tu, okey? Sebab sekarang ni tindakan di Malaysia memang ada tindakan tersebut untuk kita mengenakan tindakan jika sewenang-wenangnya orang menyebarkan berita palsu. Okey? Itu sahaja daripada saya. Okey, Saudari Atika? Jadi sebagai penutup juga daripada saya sendiri, seelok-eloknya bermuhasabahlah diri dan jangan menjadi pembuli cyber untuk menjaga kesihatan emosi orang lain serta diri sendiri.
Sekian terima kasih daripada kami berdua, kumpulan 3. Terima kasih.